Okey, untuk soalan nombor 10, satu sampel diberi nama plumbum 2 nitrat, okey, diberi oleh guru dan kita kena cadangkan satu ujian yang betul untuk menentusahkan kehadiran cation dan anion yang hadir dalam larutan tersebut. Bermaksud, kalau dalam makmal selalunya cikgu akan bagi sampel unknown dan kita kena buat sampel tu, kita kena guess dalam sampel tu ada cation apa dan ada anion apa. Macam seperti biasa, cikgu akan tahulah nama sampel tu, tapi student dia takkan tahulah cation dan anion dalam tu. Jadi kita kena buat satu series of testing untuk mengenal pasti apakah cation dan anion di dalamnya. Jadi kalau tengok apa yang cikgu tulis di sini, okey, kita tahu sampel tu ada plumbum 2 nitrat. Okey, dalam plumbum 2 nitrat ada dua ion, satu cation dan satu anion ya. Okey, cation selalunya kita jalankan ujian cation menggunakan dua reagent ini, iaitu ammonia aqueous dan juga natrium hydroxide ataupun sodium hydroxide. Dan selepas itu kita ada satu lagi ujian, iaitu ujian pengesahan ataupun confirmatory test ya. So confirmatory test ni selalunya kita jalankan untuk Pb2+, untuk ammonium ion, untuk Fe2+ dan Fe3+ ya. Selalunya ada lagi ujian yang diteruskan untuk ion-ion plumbum, ammonium, iron 2 ion and iron 3 ion ya. Okey, dan hari ini cikgu nak cerita tentang anion test pula ya. Cation test dah banyak kali kita terangkan ya, menggunakan dua reagent ni. Tapi untuk anion test, okey, dia ada reagent dia. Okey, untuk anion test ya. Okey, untuk anion test, selalunya cara nak ingat ya, cikgu ada cara untuk ingat ya. Selalunya cikgu buat macam ni ya. No clue, so nothing. Okay, no clue, so nothing. Okey, NO ni mewakili nitrate ion, Cl ni mewakili Cl ion, SO ni mewakili SO4 ion dan NO ni mewakili NO3- lah ya. Okey, untuk karbonat ion, ni simple aja ujian dia. Kita boleh kenal pasti karbonat ion ni senang saja. CO3 2- ni, iaitu kita hanya larutkan sampel tu dalam asid ya. Lepas tu akan ada keluar gelembung gas, bubble ataupun gelembung gas akan keluar, dan kita uji dalam air kapur ataupun lime water, dan lime water itu akan menjadi cloudy. So untuk test untuk karbonat ataupun karbonat ion ni senang saja. So untuk yang lain-lain tu, iaitu nitrat, nitrate, chloride ataupun chloridas and sulfate ya. So cikgu selalu guna no clue, so nothing. Okey, no ni bermaksud jangan tulis apa-apa di bawah ni. Ni cara untuk ingat lah ya. Ada banyak cara lagi, kalau suka cara yang macam ni boleh ikut lah. Okey, bawah ni cikgu, no ni maksudnya jangan tulis apa-apa dalam bawah ni. Okey, clue ni ada something kita kena tulis, iaitu hati. Ada cerita lagi, hati aku, yang ini hati batu ya, kolom tu. Okey, kolom ni nothing ya, maksudnya hati kita fras hancur. Macam tu. Okey. Okey. Kejap okey, jadi
Okey, mana tadi okey ni. Okey. Jadi hati ni, H ni ya. H hati aku ni adalah H ni acid. Ya, okey. Jadi kita buat anak panah. So kita dah tahu no clue so nothing, ya. Okey, lepas tu kita buat anak panah anak panah ni bermaksud, okey, contoh ya. Okey, kita buat anak panah macam ni. Okey, apa maksud anak panah ni? Bermaksud H ni, okey. H ni hati ni, okey, kita nak uji klorid ion. So, apakah bahan yang kita gunakan? So, ambil ni. H ni adalah kita guna asid nitrit. H ni asid. Asid apa? Tengok belakang nampak anak panah cikgu ni. Asid nitrit. Okey, A ni pula adalah bukan aluminium Ag, silver. Ag nitrate. Macam tu. So untuk uji klorida ion kita menggunakan asid nitrit dengan silver nitrate ataupun argentum nitrat. Okey, untuk uji ion sulfate pula, okey, asid apa kita guna? Okey, tengok sini belakang dia, iaitu asid hidroklorik. Nampak ni anak panah cikgu ni. Untuk uji sulfate ion kita guna asid apa? Asid hidroklorik. Ba ni adalah barium. So barium apa? Barium klorida. Kita ambil yang belakang. Okey, ini pula. Nothing ni. Okey, untuk uji nitric acid kita guna asid apa? Kita tengok belakang ni. Asid sulfuric. F ni adalah Fe. F ni stands for Fe. Ferrum sulfate ataupun iron 2 sulfate, ya. Hancur ni H ni mewakili asid lagi, iaitu asid sulfuric pekat pula, kan. Atas ni asid sulfuric juga tapi cair. So last kali bila hati kita feras hancur, kita akan dapat cincin yang berang. Itu ini kita panggil Brown ring test, ya. Okey, inilah cara kita nak ingat. Okey, contoh kalau kita nak uji ion klorida, apa bahan yang kita gunakan? Asid nitrit dan silver nitrate ion. Okey, untuk uji ion sulfate di dalam larutan, apa bahan kita guna? Kita ambil asid hidroklorik, okey, and then tambah barium chloride dalam sampel tu. Okey, kalau kita nak uji nitric acid, ion nitrate, kita nak uji ion nitrate dalam sampel tu, apa bahan yang kita perlu guna? Mula-mula kita ambil 2 cm kubik asid sulfuric cair. Lepas tu kita tambah lagi 2 ml atau 2 cm kubik iron 2 sulfate. Lepas tu kita tambah asid sulfuric. Titiskan asid sulfuric pekat melalui dinding tabung uji. Ya, kita selantingkan tabung uji itu, supaya asid sulfuric pekat ni boleh titis secara perlahan sehingga mendapat cincin berang. Okey, kita balik kepada soalan. Okey, cuba tengok soalan. Okey, nitrate. Okey, nitrate apa tadi? Bahan dia tadi kita guna nitrate. Nitrate mesti ada asid sulfuric, kan. So kita tengoklah, mana yang ada ni dia asid sulfuric, iron 2 sulfate. So nampak macam D jawapan dia, betul tak? Okey, untuk nitrate kita dah tahu dah jawapan dia, and iron dah tahu. Okey, untuk Pb2+, untuk Pb2+ ni, bila kita guna kuspas, kuspas, iaitu apa tu kuspas ni? Yang cikgu ajar amonia dengan amonia natrium hidroksida. Dia pangkah-pangkah. Maksudnya apa? Mendakkan tidak larut dalam amonia dan bukan pangkah, dalam mendakkan putih larut, ni mendakkan putih, ada P ni, kan, pas P ni Pb, so ada P, so mendakkan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Tapi bila kita guna amonia, mendakkannya tidak
larut dalam amonia berlebihan. Tapi dalam jawapan ni tak ada pun amonia dengan natrium hidroksida, kan? Okey, tapi dia ada potassium iodide solution. Jadi sebenarnya untuk ujian plumbum ni, macam cikgu cerita tadi, yang ini, dia ada satu ujian pengesahan. Ni. Plumbum ni dia ada ujian pengesahan. Okey, ujian pengesahan untuk plumbum ni kena hafal, kita menggunakan potassium iodide. Ni ujian pengesahan ataupun confirmatory test untuk PB2+ adalah kita tambah potassium iodide, larutan potassium iodide, dan kita akan dapat mendakkan kuning. Apabila panas. Dan dia akan terhablu semula bila dia sejuk, ia akan terhablu semula. Jadi ini kena ingatlah, ini adalah ujian pengesahan untuk PB2+, iaitu tambah kalium iodida ataupun potassium iodide. So jawapan dia adalah D.